sekarang untuk beri kuliah dan seterusnya mengumumkan terma untuk mengimarahkan segitu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita kasihi Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Gelogo Haji Tahir, para imam, para bilal, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini. Kita panjatkan syukur banyak-banyak kepadanya. Dengan limpah dan pertolongannya kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan mengundang rahmat dan menarik barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal saleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita. Memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia dan insya-Allah yang kita harapkan sangat memberi keuntungan kepada kita semua pada hari kita berjalan beramai-ramai menuju Allah pada padang mahsyar nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan tazkirahlah macam biasa, satu lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab persoalan-persoalan. Jadi siapa yang belum menulis soalan, bolehlah atau soalan boleh tulis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba au kama qala rawahul Bukhari. Mudah-mudahan kita diberi sedikit kepahaman kalau tidak banyak tentang hadis yang telah dibacakan tadi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud yang lebih dikenali dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia sahabat ni biasa kita sebut namanya, kita sebut radhiyallahu an. Itu satu doa sebenarnya. Tidak salah kita sebut sahabat nama saja, tak sebut radhiyallahu an, tak salah. Macam kita panggil orang yang pergi ke Mekah 8 kali dah, kita panggil Cik Mak, tak panggil Haji Mak, tak salah. Tapi memuliakan dia, kita panggil Haji Mak. Dia panggil takrim, memuliakan orang. Jadi bila sahabat, biasanya bila sebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bila sebut apa benda ni, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Uthman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an. Apa makna radhiya? Telah sukalah, mana telah redalah Allah anhu daripadanya. Maksudnya kita doakan semoga Allah redha dia. Itu panggil mendoakan sahabat. Dan tidak disyaratkan sahabat saja, bahkan orang-orang besar dalam Islam boleh kita sebut dengan radhiyallahu an. Contohnya berkata Imam Hanafi radhiyallahu an. Boleh kata. Berkata Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Boleh. Cuma yang masyhur sahabat. Nampak? Baik. Daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis ini, innas sidqa, sesungguhnya benar. Benar itu. Yahdi ilal birri, dia membawa kepada kebaikan. Maksudnya benar tu benda baik. Wa innal birra, dan benda baik ini bila baik, yahdi ilal jannah, dia menuju syurga. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seorang lelaki, termasuk perempuan, laki-laki ke perempuan, dia ni la yasduqu,
dia sentiasa benar. Nampak? Bila dia sentiasa benar, hatta yakuna siddiqa, sampai dia ni jadi orang yang benar. Dalam hadis ni dua, nak khabar benar dan dusta. Jadi kita ni dalam dunia ini bukan saja sikap, bahkan tabi'i ataupun perkara yang berlaku, semuanya dibahagi dua, satu baik dan buruk. Semua itu direngkaskan dalam apa benda ni, rukun iman yang keenam. Nak kita beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah baik dan buruk. Apabila seorang perempuan belum lahir lagi kita, mak kita, seorang perempuan dia mengandung, dia hamil, yang baiknya ialah dapat melahirkan anak yang sihat. Itu qada baik. Dan yang tidak baiknya melahirkan anak yang mati, atau yang sakit, atau yang bermasalah. Jadi sentiasa bermula daripada kita lahir itu ada baik dan buruk. Baik dengan tidak baik. Tapi kalau baik dan baik yang tidak baik ini nisbah daripada kejadian yang ditentukan oleh Allah, itu tak ada masalah. Contoh baik kaya, buruknya miskin. Kaya miskin semuanya hamba Allah. Orang kaya masuk syurga, orang miskin masuk syurga. Sehat itu baik, sakit itu tidak baik. Maka orang sehat masuk syurga, orang sakit pun masuk syurga. Yang kita tak nak di sini ialah lawan bagi benar, iaitu daripada usaha kita. Maknanya kita boleh memilih nak cakap betul ke nak cakap pelawak. Kalau jual beli, nak jual beli dengan benar atau nak berdusta. Kalau nak jadi saksi yang benar atau nak lebong. Hak ni kena pandai-pandai pilih. Adapun kita lahir tak boleh nak pilih. Nak pilih sihat, saya tak boleh pilih. 7 bulan ngandung mesti panggil. Kakak 2 bulan lagi beranak ni. Anak ni kat gini nak mata sabung warna biru ke mata belalok? Mata sabung. Tu tak? Anak baiknya. Nak rambut awa-awa kereta perang macam orang putih ke, nak macam hitam beletung macam beruh jambang? Macam orang putih. Kulit nak putih sekelah ke, nak hitam macam belaking? Putih sekelah lah ke? Boleh pilih tak tu? Tak boleh pilih tu. Faham lagi? Allah buat ke anda, dia ahsanul khaliqin, dia sebaik-baik tukang buat. Nampak hitam putih comel belaka tak? Hak benda tak boleh pilih, kita tidak akan kena seksa. Bahkan ni kita belahok, kita bersing, kita sedup, kita medu, kita benda lagi. Batuk. Itu semua itu perbuatan yang tidak dibalas di akhirat. Ingat perbuatan kita ni manusia ada dua. Satu dipanggil ikhtiyariyah, satu lagi dipanggil iktirariyah. Ikhtiyariyah kita yang boleh pilih, kita buat. Bangun, duduk, pergi, ambil, lepak, pegang. Itu akan dibalas di akhirat. Satu lagi dipanggil perbuatan iktirar, yang kita tak boleh pilih. Minum air belahok, faham tak? Tengah mayang ni bersing, tengah baca walabba, genyang. Faham tak lagi? Boleh pilih tak? Ke kita boleh? Aku sedara masa rokok boleh? Kalau belahok boleh pilih. Jadi perbuatan iktirar tidak dibalas di akhirat. Faham lagi? Kita beranak kulit hitam. Tuhan tak lah. Aku yang pilih. Bukan mu pilih. Faham? Jadi dalam hadis ni hak kita pilih. Faham? Hak kasut benar kita pilih. Kerana kita bila bercakap ada dua jalan. Nampak? Ada dua jalan. Satu bercakap benar. Yang kedua bercakap pelawak. Mu pilih. Pilih benar. Bila mu pilih bercakap yang benar, maka la yahdi ilal birri. Kamu sudah pergi kepada satu kebaikan. Nampak? Bukan kamu baik. Mu pilih benar tu, kamu sudah berjalan kepada kebaikan. Wa innal birra, bila kamu amal selalu berjalan benda yang baik, yahdi ilal jannah, itulah jalan syurga.
Nah, kerana apa Nabi pesan? Kerana Nabi tahu manusia ini banyak pelawak. Kalau benda yang orang tak buat, tak payah pesan. Benda orang reti dah, Nabi tak pesan. Batu tidak ada dalam hadis. Nabi kata barang siapa yang merasa lapar, hendaklah pergi ke dapur makan nasi. Ada? Daya khabar, tak penting. Orang reti belaka. Batok dalam hutang pun reti. Jadi benda yang orang reti belaka, Nabi ajar tak? Tak ajar. Hak ajar ni kita tak reti, aku salah. Faham tak lagi? Ada tak hadis? Barang siapa yang berasa panah duduk tengah panah cing, hendaklah mencari pohon kayu tempat teduh. Ada? Tak payahlah. Nah, kambing reti. Tak gitu. Itu bukan tugas para nabi itu. Faham? Tugas para nabi kalau berniaga, jangan pelawak. Faham? Kerana banyak hak pelawak. Kalau jadi pemimpin, jangan lebong rakyat. Mu kena tunang macam mu janji masih nak ngundi itu. Tak faham tak lagi? Kerana ramai hak pelawak. Kalau mu kerja makan gaji, jangan lebong, kong. Faham? Lama mari kerja nari 5 hari, khabar kerja nari. Kerja 8 jam, khabar kerja 10 jam. Pasal apa? Pasal ramai orang tipu. Lepas tu ni hadis ni. Nampak? Lepas tu Nabi sebut bakit habis surga neraka. Ya ke banyak penipu? Ya. Dalik, tengok kita diri. Kan banyak melawak. Siapa sini dah ajin dawak? Cakap tangan, kita nak selfie dengan dia. Nak ambil gambar keping. Buat kenangan. Kawan. Nak jumpa tu tak? Tu tak? Sahabat Nabi pergi ngadu ke Nabi banyak salah. Banyak buat dosa. Nabi suruh istighfar, Nabi suruh bertaubat. Sahabat Nabi. Ni kita tak ada kena-kena duduk keluarga jitahid. Kita dah rajin nawak. Ya kau orang dah rajin nawak. Tak baik gitu. Faham? Kita ngaku huduh, baru Tuhan sayang. Ngaku tak pakai, baru Tuhan dekat dengan kita. Faham? Mak kita dah rajin kata kat orang. Mu pelawak. Orang tak cakap gitu. Kalau tak aja kata diam sudah. Faham? Sebut hak buruk. Tengok hak buruk kita. Tanda nak jadi juruh. Kalau sebut kita juruh, tanda nak jadi tak pakai. Nabi kata, innallaha iza arada bi'abdihi khaira bassarahu bi'ayubi nafsih. Atau kama qala. Sesungguhnya Allah, bila dia nak salah seorang itu menjadi orang baik, dia akan jadi orang itu nampak uduh dia sendiri. Nak tanda jadi baik tu. Faham? Apa tu kata ulama sufi, orang baik ialah orang mengaku tidak baik. Orang jahat ialah orang mengaku baik. Senang je. Faham lagi? Jadi kita nak benar. Benar daripada kita duduk di tubik rumah, tubik luar, gimana mana balik rumah benar. Benar di rumah, benar dengan anak isteri kita. Ketika Nabi SAW pergi ke rumah seorang perempuan, melihat budak-budak bermain. Tengah-tengah main ni, mak dia panggil. Mak dia panggil, kalau kita awang kan, masuk. Nak wish kelak kan. Faham? Nak panggil saja, takut tak masuk. Khabar nak wish kelak. Nabi dengar kata nak uwi barang, Nabi panggil perempuan itu. Betul ke mu panggil budak ni nak beri hadiah? Dia kata dah ya. Nampak? Jadi kalau begitu awak kena beri dia, kalau tidak awak sudah berdusta di sisi Allah. Tengok. Faham? Kita banyak lebong anak kita. Tahu tak? Banyak pelawak. Tapi kita mari sejik takkan dengan mari dengan muka pelawak. Comel lah kita dengan baju Melayu ngopi wak nyanda, wak warok nyanda. Faham lagi? Tu kita bagian drama swasta. Faham? Banyak lebong anak kita. Ni. Betul mula jadi comel. Faham lagi? Pasal jalan kita nak gini jalan syurga. Syurga ni barang baik. Kalau kaki pelawak tak boleh masuk. Kaki pelawak macam mana? Macam aku. Poya. Faham? Jadi jangan lebong cakap. Walaupun dengan budak-budak kecil. Dan kata ulama, walau dengan binatang sekalipun. Kerana apa? Latih diri benar. Kita tak berminat nak jadi benar dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tak sehu. Faham lagi? Kita minat viral. Gila sehu. Kalau kita duduk benar, orang tak tahu kok. Apa tak? Orang tak tahu itu mahal.
Dah. Sebab tu kalau kita semayang malam, orang tak kata kita semayang malam, cih, kaki tidur ni. Tu martabak tinggi tu. Kalau martabak rendah, orang tahulah ke dia semayang malam. Tu Cak Yang tu. Dah buat apa Cak Yang? Dah macam mana kau boleh tahu? Tak kau ke gitar lah malam. Dah tulis dalam Facebook. Faham lagi? Dah, pukul 3 bunyi, keting, kita tengok kat wall. Dan tahajud. Cerdik ke bodoh? Faham lagi? Tu. Faham? Tapi bukan guru-guru tahir tu, guru-guru raja. Dah. Nampak tak? Dah. Selfie kat ajar suat ni. Faham tak? 4 kali sebetul tak salah bergambar di Mekah. Tapi takut niat tadilah untuk musuh, untuk beritahu ke orang kita ni buat ibadat. Takut gitu. Dan kalau ada benda gitu, jadilah amalan kita itu debu yang kosong. Kata Imam Ghazali, kana amaluhu haba'an mansura, jadilah amalnya debu yang ditiup angin. Habis lah. Kita sapal ko dari sujud ni. Nampak? Buat cerita, kawan kita telur bagi-bagi ramai-ramai. Malah kau gagal tak peti. Pukul 3 lebih, kita tengah main tajuk. Dia nak khabar peti ke tajuk? Faham lagi? Tu. Setan ni lebih pada PhD ngaji. Faham tak? Dia tak main tahan tahu itu sekor-sekor ruang. Hangkat rokok terus. Sutir kapung bahang dia. Faham lagi? Habis kosong kita. Jadi berhati-hatilah. Kita nak jadi hamba Allah, kupur pahala, syaitan bagi anak penuh. Kalau kita ada berhati-hati, tak ada alert ke, balik lagi kosong. Putih keping macam tak ada terak benda kain putih. Kain putih kapan kosong dah. Amalan kosong pula. Tak? Benar dengan isteri kita. Banyak tak kita tipu bini kita? Muajak lebang. Gaji lebang bini. Dia baru nikah lebang dah. Faham tak? Hak 30 tahun dah nikah. Bayang . Berapa bulan nikah? Setahun 3 bulan. Dia banyak dah lebang. Dah hak nikah 30 tahun dah. Faham lagi? Ni kita kena kemah mula. Tak usah tipu dia. Nak nikah khabar. Jangan pusing kot lain. Faham? Abang nak nikah pula ni. Khabar. Pasal hadis ni. Yang mana nikah yang kedua tak khabar. Lepas tu lebang pun. Lepas tu Nabi Ramli kata kena temerang pun. Faham lagi? Masuk dalam hadis ni. Dia nikah. Yang kedua, dia lebang bini dia. Bertaing. Kena gitu. Kena pergi sini. Kena tengok orang sakit. Lagi mau bini muda. Jadi nipu sama. Bila nipu sama. Khabar ni. Wa inna rajula la yakzibu, dan sungguhnya seorang laki-laki kalau dia duk ajar sok menawak hatta yuktaba indallahi kazzab, sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah bapak lebong. Kazib, orang yang berdusta. Kazzab, ma'adung wazang itu maknanya sangat kuat lebong. Ini lain. Orang yang lebong, orang yang berdusta dengan bapak lebong, orang panggil pok bong. Faham lagi? Kalau lebong sekali orang tak panggil pok bong. Faham lagi? Kalau asal cakap lebong, orang panggil pok bong. Faham lagi? Mari dah pok bong. Faham lagi? Dan ditulis nama pok bong, bapak dusta. Kazab, bapak dusta. Indallah, di sisi Allah. Nak nikah seorang lagi khabar. Ingatlah tu. Faham? Saya ni kerja jujur. Saya tak boleh tipu awak. Ni hajat saya. Saya nak nikah seorang lagi. Ni orang sini. Tangan kata dia. Dia kata, okey tak jadi semula. Faham mula, tak puasa jujur. Tahu tak? Ke mana? Faham? Bini kita marah jangan. Pasal kita kena minta izin dia dulu. Dah kalau dia dah izin sah nikah, pekoh kan? Pekoh sah. Tapi kita hidup ini biarlah mengenang budi. Isteri kita banyak tak budi dengan kita? Banyaklah. Dia sanggup pisah dengan mak ayah dia mari tunggu kita bertahun-tahun. Betul tak? Budi tak? Dia sanggup tinggal tapur lamang dia mari duduk rumah kita. Dia sanggup tinggal adik-beradik yang dia sayang mari duduk dengan kita.
Tu budi dia. Jadi mu nak nikah seorang lagi, kena khabar. Biar dia khabar, jadi disuka, baru buat. Tak suka jangan. Sebab pernikahan ini litaskunu, supaya suka. Maka mu nak khabar ke dia, berapa orang suka? 3 kepala ada. Bini tua, bini muda, bini lelaki. Berapa orang suka? 2 orang ni yang suka. Ha ni? Nangis bawah rumah. Faham lagi? Biar 3-3 suka. Biar kita kata, dah bang, Angga nak nikah bila bang? Oh, Angga tahun depan lah, bulan 8. Hei, buat bulan 2 awal sikit. Bini kata, biar gitu. Faham lagi? Jangan lebong dia. Dah kalau kita khabar gitu, sampai bila nak boleh nikah ustaz? Boleh. Tunggu dia mati. Faham lagi? Kalau dia mati, kita nikah marah. Tak lah. Tu dah kena COVID tak? Faham tak? Kita malam ni tak usah fikir benda lain lah. Ramai tak orang mati COVID? Ramai tak? Anak beranak, kawan-kawan, hok dekat kat dalam kampung, hok jauh, hok terima dalam telefon saja, hok tengok gambar lain, betul tak? Dah kita hidup tak? Dah? Balas budi Allah. Boleh hidup lagi. Tak? Orang ngajar mari dengar. Ni dak orang duk ngajar awal, duk tengok bini di rumah. Main kokek-kokek macam lawa kat bini dia. Faham tak? Duk tengok tali besing. Drama tu daripada tahun 80-an dulu. Hitam putih, hitam putih 70-an. Kita cek-cek tu hitam putih. 80-an, color. Drama dah dulu. Sama cerita yang sama. Aci Waigo nak kena tikang, bersambung minggu depan. Aci Waigo heroin nak kena cekek dia tu kopek, bersambung malam esok. Kita sambung bolok. Habis orang ngajar surah. Betul tak? Lepas tu sampai keluar kubur bodoh ke lembu. Lagi. Sampai umur 60 tu nak ejek nama sendiri jawi tak kerti lagi. 60 dah umur. Budak lain 6 tahun ngaji jawi dia. Apa-apa? Pasal kita dicuaikan oleh tangan-tangan jahat yang buat program-program supaya kita jauh daripada surah bala. Padahal bukan salah hiburan. Sekarang boleh tengok. Balik kuliah ada ke YouTube ada. Orang tak tengok orang tali besing tu jamaah bila. Jangan pelawak. Nak pergi tahlil biar betul nak pergi tahlil. Ni tak nak pergi menikah kata nak pergi tahlil. Faham tak? Bini pelawak kat bini. Laki ajak pergi dengar, laki eruk mari mulah dalam perut. Laki pergi seorang tengok Raja Lawak. Tengok anugerah juara lagu. Pelawak. Anak lebang mak ayah atau jugalah ayah ni nak mengaji tuition apa semua. Depan ayah lambat. Ayah lari cuk naik atas. Tung. Main game. Faham lagi? Nak cyber cafe. Jadi habis lebong. Kita pergi masuk kerja jabat. Panskap pukul 8 balik pukul 4. Biar betul. Panskap pukul 9 balik pukul 5. Jangan pukul 5 balik dah. Dok panskap lagi. Kabar ke kawan macam biasa dah. Maksudnya pukul 10 sekarang. Dia duduk rumah, duduk main takraw. 5 jam dapat free. Kalau sejam 3 riyal, 5 kali 3 berapa sehari? 15 riyal. Lebong pitih kerajaan. Pitih rakyat. 15 riyal sehari untung. Cara menipu. 13 tahun buat kerja, boleh main bis cuti. Betul tak? Ni. Bila pelawak lagu tu, jenis makan minum itu, yahdi ilan nar. Jalanmu ke neraka. Biar pun pakai serban besar kalau surah pun. Bila pelawak harta, belibat harta orang, go to hell. Masuk neraka. Sayyidina Abu Bakar dia dapat nama Siddiq sebab dia tak dengar lagi Nabi cerita Isra Mi'raj. Orang hidup gagal. Muhammad pelawak dah, Muhammad mabuk dah. Ada pula pergi semalang Palestin balik pagi ni naik ke langit ke 7 pula balik pagi ni belum subuh. Bapak pelawak. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Nabi kata gitu. Dia kata gitu. Betul kalau dia kata sungguh, betul. Dapat gelaran As-Siddiq yang sangat benar. Siapa dak dan jumpa Nabi benar dah. Faham? Jangan tipu. Kita balik-balik jangan suruh orang panskap. Tipu 3 riyal, 5 riyal, 8 riyal. Faham? Kalau jenis pergi mileage 200 kilo tulis 300 kilo.
Tak, cari 8% sekilo. Awak duduk hotel 150, keling kata hotel awak 300 setengah. Tak, boleh piti. Orang senang patut batuang untuk orang susah. Isi etek borang, kabar susah. Boleh piti. Tipu belaka tu. Ni Nabi besar dah. Sebab tu pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Allah 300 masuk neraka juga. Ada juga orang yang marah gitu. Nabi sebut dalam satu hadis mani kita ta'a hakam ri'im muslimin aujaballahu lahun nar wa harama alaihi jannah. Barang siapa lebong harta orang, faham tak lagi? Orang Islam yang lain, Allah wajibkan masuk neraka, haram masuk syurga. Qala rajulun, seorang lelaki pun tak puas hati. Ya Rasulullah, walau kana yasira, kalau dia curi hak orang tu, dia ambil, dia lebang tu sikit je, 10 riyal je, gua nak kira takkan masuk neraka kau. Nabi kata walau qadiban min araq, walaupun nilai sebatang kayu sugi, tepatnya neraka. Nampak lagi? Dah kalau ejah projek, main kat bawah meja, bahan tanah balok, takkan boleh isi lah. Faham? Allah Rabbi. Tak kira mu Perdana Menteri, mu Agung, mu Raja, Menteri besar orang tak mudah, Esko, jangan politik, ini contoh. Faham? Wakil rakyat, ustaz, murabi, tak kira Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siok, JPKK. Nah, kalau ambil harta orang, tidak benar, neraka. Jangan tipu. Pitis saka. Banyak terlibat. Tahu tak? Pitis saka, pitis jual beli. Allah. Nabi pergi pasar, Nabi tengok orang jual khema. Nabi seluk tangan. Berai bawah. Nabi kata, buat apa gini? Kena ujang. Bukan umatku menipu seperti ini. Jadi hak khema kering buat depan. Bagi tayang kat orang. Faham? Orang nak beli seluk kat bawah, hak bahan dia air. Kita jual moktang, hak tak ada takar buat depan, setambung. Faham? Kalau moktang berapa sekilo? 5 riyal sekilo. Ambil 2 kilo lah, kita beri 12. 2 kilo. Bila orang bila beli, tak karut depan, karut kat dekat. Okay. Hak dekat dia. Ada takar, ada rating. Jadi rambut tang sekilo 3 suku, rating sekuku kilo. Faham tak lagi? Sutung 100 kilo, jangan jual selalu. Buh latong tu, buh air batu banyak-banyak. 4 hari pergi muka, 100 kilo akan jadi 115 kilo. Kembang air. Masuk neraka tu. Berderut-derang kat lagi. Lebong jual lembu, lebong jual kambing, lebong jual lada, lebong jual sawi. Faham? Ayam saka, keteng, kerak kepala. Okeylah, kepala orang tak boh. Kaki pusing, keteng, kaki jatuh. Kaki tak boh. Faham ke? Boh sekilo. Kaki tu lama-lama setambung boleh. Jual pula 15 riyal. Nampak tak? Harta orang mu jual. Halal ke haram kau? Nampak lagi? Jangan main. Itu ramai masuk neraka. Nampak tak? Tukar jual ke piyah? Faham lagi? Mu kena tanya lu kaki bubuh, kaki sekaligus. Dia kata tak sah, kaki tak buh. Barulah dapat kepung. Tu pekah. Yang mu pergi kerat awak lari sudah sebab bukan semua orang tak buh kaki. Mu akal kaki. Cik Mak? Mu sombong no Cik Mak. Kalau akal kaki. Macam kelah ngak dia tak akal kaki. Ada tak orang makan kaki ayam? Ada tak? Jadi jangan tung awak jatuh gitu. Mungkin jual pula. Tanya kaki, kalau tak ambil kita ambil. Dia tahu kaki biar. No ambil beri ke dia. Kena beri. Ada tak jual ayam itu? Jangan main-main. Ikan air nak pala saja, khatam bahan pala tu bit telur. Tambah jatuh telur. Telur tak beri. Hak berilah, hak jujur tu tak. Hak tak beri, jual suku pula. 20 riyal bawah telur. Dah pala, tuang telur, orang lain dah beli. Dah telur apa pun jatuh tepuk situ. Projek patutnya 1 juta je. Buat 2,5 juta. Tinggi kan, banyak kan, boleh bahan putih.
Oh, waktu orang berebut nak jadi pemimpin. Faham lagi? Nak lebong? Nah, dah. Hak berketik dia minta zakah, lebong juga, kaki tak cacat, kata cacat. Nah, jadi macam-macam. Dunia ni penuh dengan penipuan dah. Tak? Hati-hatilah kita. Amalkan sikap benar, kerana benar itu dia satu benda yang baik. Yang Allah suka benda benar. Bila kita latih, insya-Allah hak lebong kita ni akan tinggal sikit. Dulu hidup kita 100%, 60% benar, 40% tipu orang. Faham? Kita duk amal ke benar, akhir-akhirnya tinggal 5% ada lebong sikit-sikit. Itu lebih baik. Dan akhirnya yuktaba indallah. Nah, kalau kita duk pelawak tak mau, ditulis sisi Allah kazab, bapak belebong. Nah, jangan sekali. Ada seorang waris tu dia gila, adik-beradik. Dia dua beradik, boleh saka. Abang molek hak adik tu gila. Faham? Jadi adik sejuta, abang sejuta kalau nak kira. Nah, jewi dak sejuta tu ke adik? Dak gila je ke tak dia lagi. Apa tahu lagi kalau gila. Faham? Dia tidak orang gila boleh ke saka? Tu suruh mari dengar. Orang ngajar mu kata ngajar politik kata kau orang. Orang nak kabur biar reti. Yang tak boleh saka dua orang je. Ingat ni siapa akan mati. Pertama dia murtad. Faham? Yang kedua dia bunuh tuan harta. Dia yang langgar pok dia. Faham? Sakit hati ke pok, langgar pok. Mati pok, tak akan saka. Al-qatil la yuris. Nabi kata yang tukang mati kerana tuan harta, pembunuh tuan harta, tidak makan saka. Tua-tua. Waris gila, makan saka. Waris ngisak dadah, makan saka. Waris dengung, penyakit dengung, kurang akal. Dengung, makan saka. Cuma tak boleh lah beri semua orang gila. Pasal dia gila. Faham? Sejuta tetap hak dia. Beri sekadar makan. Kalau ngisak habis semua juta, habisnya beli selori dah tu. Faham lagi? Nah? Oh gila wis juta ke dia. Dia lipat wajek lepas kot jikak. Berderu tu imam tu bila duk kutip bawah. Faham lagi? Dah 50 ya, dah gila. Faham? Bukan dah ni. Dia kehir jadi boleh ke dia. Makan harta haram. Nah, ayah dah apa sihat dah. Main duduk tika dah. Bang, tapi piti anak lah bank. Ada 100,000. Anak kakak sulung kata, piti ayah ni pun nama kita lah seorang lagi. Senang nak ambil, nak beli obat. Katanya Kak Long. Suruh ubuh nama Kak Long. Bila ubuh nama Kak Long dalam nama buku bank ayah, dah kat gi mati bahan siapa lagi? Orang bank cerita kita ni, sejarah. Ramai buat gitu. Mari ke bank, minta pegawai bank mari di rumah untuk ambil cok jari ayah supaya benarkan anak dia ni jadi nama kedua. Faham lagi? Buh nama. Bila ayah mati dah amat dah. Tahu dah ayah dah amat dah. Takkan habis 100,000 ni. Faham? Dia buat lelok tolong beli obat apa semua. Nak buh nama dia. Bila mati, ikut undang-undang akhirat, saka. Faraid. Tapi undang-undang dunia, nama kedua tu. Faham lagi? Saja boleh 100,000. Makan haram. Tak kira. Mu lebong dia jadi pegawai, mu lebong duit kerajaan, mu jadi rakyat, mu lebong duit kedai apa semua. Semua tu makan haram. Siapa makan haram, tepat dia neraka. Siapa khabar? Nabi kata. Nabi kata ke mana? Kullul lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Setiap tubuh badan yang masuk makanan haram jadi daging, maka layak ke neraka. Masih tak tahu ayah ada piti dalam bank 100,000, habis tak mau beli ayah. Dah duduk rumah dia sama, dia kata dah lain ambil kau atek ayah ada duduk rumah aku kat 5 tahun dah aku duk jaga. Wah agak katanya kakak kaksu.
Rumah kita dah leh. Rumah kita seming itu payah nak cucu kalau berak. Tak mampu ambil ayah. Kak Long alih anak kita kalah laki apa nak tengok. Faham? Berak tahu tiba-tiba ayah ada 100,000 lebih. Habis berebu nak ambil ayah duduk je. Faham tak? Belah-belah kecek tukar nama buhlah buku. Banyak dah berlaku. Seronok. Boleh 100,000 pergi Mekah. Jenis dapat projek 200,000, ambil barang tu dengan hardware 80,000. Buat kerja. Faham? Deposit tu 5,000 buat sedap. Kaki kerajaan bayar pitih tu 300,000 tak bayar sekarang. Pitih hardware. 80,000 tolak 5 75,000 hutang ada bayar. Buat senyap gitu. Banyak tak berlaku? Banyak. Makan kedarah haram belaka tu. Game Mekah bah. Kau kata hutang orang tak bayar lebang Mekah. Pitih selaka tipu Mekah. Siap kutik batu. Muzdalifah. Tawak melotah di Mina. 70 kutik gendong kocek. Piung masuk. Gi Mekah piti lebang. Hutang orang tak bayar. Di tanah air ngecek. Faham? Molek-molek ada melotah. Siapa kejut setan. Saya kata, "Hei, kamu diri tang kau." Faham lagi? Dah dia di tanah air iblis dah dia tu. Di setan dah. Faham? Patut orang gini pergi Mekah jasa melotah. Dia siapa di telaga batin kita melotah dia. Buka apa pintu kapal terbang, penyung pelakong. Setan balik dah. Gurau-gurau juga. Barang tak oleh Tuhan tak terima. Allah suruh Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ni bukan anak MB, anak Nabi. Faham tak lagi? Bukan anak YB, anak Nabi. Habil bin Adam, Qabil bin Adam alaihissalam. Habil anak Nabi Adam beri yang baik, Qabil beri yang tidak baik. Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil sebab tak molek. Kalau anak Nabi tak molek Tuhan tak terima, dah mu anak dia. Tuhan nak terima mu kalau tak molek. Mu setakat cikgu adang yang pok mu. Faham lagi? Kita ambil iktibar. Jangan lebang, jangan tipu, jangan pelawak. Jangan berdusta. Kalau kita bergurau boleh dengan bini. Bergurau dengan anak boleh. Ulama beri rukhsah. Nak suruh dia suka. Buat cerita pelawak aja nak suruh anak tu suka gembira. Boleh jangan duk lebang pitih orang, duk lebang duit orang, duk lebang tipu harta orang, jangan. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu makan harta sesama kamu cara yang tak betul. Saat inilah dia akan jadi kita buat ibadat. Kalau tak semayang bang boleh tahan kira. Ni semayang, mayang tak terima. Man ishtara saban bi asyarati darahima. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang membeli baju harga 10 riyal, dirhamun min haram, serial daripada duit haram, 9 riyal duit yang halal, la yaqbalullahu salatahu ma dama fi. Allah takkan terima satu pun semayang yang dia buat selama dia pakai pakaian itu. Jual serial. Kita lah ni duit haram jota. Nampak nenggak duduk dalam masjid. Jual, jangan tipu, pelawak, jangan supoh dusta dan sebagainya. Jangan jadi saksi dat palsu dan sebagainya. Itu semua itu benda haram. Ajar latih, tinggal dah. Perkara kita duduk tipu duduk apa, kita jadi baik pula. Baik lagu mana? Mu nak jadi baik, benar. Benar pada pertuturan, benar pada tindakan. Dan niat pun juga benar. Biar kerana Allah. Faham? Orang yang benar, dia akan datang ikhlas. Orang yang tidak benar, maka dia tidak akan datang ikhlas. Maka kalau dengan Allah pun dia riak, dia tidak benar, apatah lagi dengan makhluk Allah. Kalau mu bang gitulah. Biar 2 orang pun atau 2,000 orang. Ni dah kalau 2 orang, kalau macam sekali kau 2 orang mari mayang asa. Bang macam nak mati. Allah. Tiba-tiba 400 orang mari singgah surau dia. Setan kata bang Mekah apa? Mau. Lagi. Bish. Kena buat main gitu.
Kalau garik tu imam tu kulhu kuliah kulhu. Tiba-tiba Pak Utibah singgah mayang garik. Hang, tu imam paling Allah pahlawa. Setan pun contohkan kuliah. Al-Kahfi bah. Faham lagi? Tu imam. Faham tak? Tarik lalu. Oh, tengok. Tak. Syaitan kata ada. Kena tipu dah. Nah. Benar. Tidak benar kita dengan Allah kita tipu dah. Apatah lagi dengan harta manusia. Kita berani tipu. Sedangkan Allah itu ya'lamu ma fis sudur. Dia mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kita sanggup, kita berani pergi tipu Allah. Nah, apatah lagi manusia yang tidak tahu apa yang di dalam hati. Nah, jadi lazimilah bercakap benar. Tak ada rugi apa. Biar orang tak viral pun kita orang hebat cakap benar, tak ada masalah. Kita sekarang ni kita dengan Allah. Kita dengan makhluk, kita dah masak dah. Makhluk ni dah boleh bakar. Faham? Baik kejap, uduh pula. Mulai-mulai ada buat puji, ngutuk pula. Tu manusia. Sedangkan Allah ni sentiasa saja. Hak baik dia suka, hak tak baik dia tidak suka. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid yang disebut oleh Tuan Kursi tadi untuk melancarkan kutipan derma yang kita gunakan sumbangan tentang perempuan malam ini untuk maslahah kebaikan masjid ini. Sila segera gerakkan tabung belah kanan laki-laki dan perempuan. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada sekalian penyumbang dengan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Jadi buat gerak tabung pelan-pelan, kerana bukan kita nak buh serian, nak buh banyak. Nah, kerana kalau kita nak buh piti kita malam ni dalam tong, kemungkinan esok kita duduk dalam tong dah. Faham? Nah, nampak? Belum tentu. Jangan kata tak apa malam ni aku pergi sikit, malam esok banyak pula. Takut pagi esok bahan tanah. Nah, tu bini gerak bangun bang, belalok mata-mata. Nah, bertepik bini kita suka boleh nikah lain. Pelan-pelan letak duit, duit kita, duit yang kita sedekah. Duit yang kita makan ke perut kita bukan duit kita. Harta kita, harta yang beri orang. Harta yang kita guna bukan harta kita. Nabi kata, ma akaltum faqad ablaitum. Ma labistum faqad apnaitum. Ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu makan jadi tahi, jadi air kecing. Apa yang kamu pakai di tubuhmu jadi kain buruk, jadi gigi. Apa yang mu sedekah, itulah hartamu yang kekal sampai hari kiamat. Sambil-sambil kita bersedekah untuk masjid, kita tengok soalan orang gelugur Haji Tahir kita. Amalan rezeki nak mudah kaya sebab saya bujang tak ada pitih. Nak kahwin, nak pergi Mekah awal, nak kahwin awal-awal. Amalan rezeki nak mudah kaya sebab saya bujang tak ada pitih. Nak kahwin, nak pergi Mekah awal-awal, nak kahwin awal-awal. Di mana soalan? Tengok nak soal tak tahu dah, so kata nak jawab. Nampak? Ni bukan soalan, ni cerita. Ni cerita sejarah hari ini. Seorang laki-laki dia dengar Nabi kata orang yang memberi sumbangan buat masjid gitu gini Tuhan akan buat dalam syurga nanti mahligai. Istana baginya. Kata laki-laki itu orang kaya, ya Rasulullah, kami orang miskin masak terai apa Nabi kata kamu sebut subhanallah. Nampak? Wa bihamdihi subhanallahil azim. Mu sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu skim cepat kaya. Dia tidak kaya pun, dah bila dah sebut pun. Sebut dah itu 3 kali. 3 kali tak kaya lagi. Faham? Biar basah di mulutmu sebut Allah. Dan berikhtiar kemudian tawakal kepada Allah. Cara nak rasa kaya ialah rasa syukur dengan apa yang sudah ada. Orang lain mati bahan Covid, kita hidup. Kaya itu bukan makna duit, kaya itu makna senang boleh melakukan apa yang kita nak. Nak pergi kedai gelugur ke masjid gelugur Haji Tahir ada kuliah boleh, malam esok nak pergi tato ada kuliah pun boleh. Itulah orang senang sebenarnya. Faham? Orang kaya bukan orang senang. Orang banyak duit bukan orang senang. Faham? Orang senang nak pergi garik, nak pergi surau boleh, malam ni nak pergi sedekah boleh, malam sekarang nak baca Quran boleh. Itu orang senang.
Hang, sebab kalau orang kaya tak mesti boleh mari masjid. Hang. Dah tu orang panggil dia orang banyak witi. Tu bukan orang senang, itu orang banyak duit. Hang. Tu gerang tanah dapat kotak sabuk, tu orang banyak tanah. Bukan orang senang. Hang. Gambar mana Tuhan beri orang kaya tak boleh tubik kecing. Kecing tak tubik. Panggil mak ayah. Hang. Doktor kata press. Sakit. Bahan batu karang. Lagi. Nah. Dok tubik darah tubik kut kemaluan. Kaya piti sejuta tapi kecing tak boleh. Tu kan susah tu. Dah duit banyak, tahu dah duit banyak tapi dia kan susah. Apa? Dah kecing tak boleh. Hang. Orang susah, orang piti tak ada tapi senang. Boleh kecing tak? Boleh? Sebeledi sekali kecing. Faham tak? Kita tak ada masalah apa. Kena faham baik-baik kita. Kita nak murah rezeki, kita kurang duit ni, sedekah. Sudah diuji mustajab. Kalau kita suka sedekah, murah rezeki. Walaupun orang kafir. Faham? Allah tak bayar pahala orang kafir selepas mati. Tapi Allah bayar amal baik orang kafir sebelum mati. Antaranya yang Tuhan balas cash di dalam dunia bagi orang kafir yang buat baik. Yang pertama murah rezeki, yang kedua panjang umur. Faham? Lepas tu penderma hak kuat berderma di Amerika tua-tua sampai umur. Panjang umur. Nak jenis buat rumah untuk anjing, buat rumah untuk kucing, jenis cari duit, buat masak, kontrak beri makan ke orang homeless tak ada berumah. Panjang umur mereka. Benarlah orang tanya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, Tuhan balas tak kebaikan orang kafir dalam dunia? Balas. Yang mereka baik, mereka suka bersedekah, Tuhan balas panjang umur, murah rezeki. Tu orang kafir dah kita. Faham lagi? Kalau kita bersedekah pula orang mukmin, Dulu saya pergi kuliah Akmal, sekarang duit punya pasar, saya jadi Grab Food. Tak pergi dah sejik. Grab Food ni untung masa garik. Adakah saya berdosa dengan Allah tidak pergi masjid untuk kuliah? Gini, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama yang fardu ain itu wajib bagi sekalian orang Islam. Kamu bawa Grab Food orang Islam ke tak? Orang Islam wajib menuntut ilmu. Tak wajib waktu maghrib, mana-mana waktu wajib menuntut ilmu. Cuma pada Ghalib orang menuntut ilmu itu mudah pada waktu maghrib. Inilah prime time waktu perdana yang kuliah-kuliah diadakan di seluruh negara. Betul tak? Jadi kalau kamu tidak ada dang waktu maghrib, ngaji kuliah duha. Allah tak tanya ngaji kuliah maghrib ke asar. Duha ke lohor tak? Mu belajar ke tak? Belajar. Takut tak belajar pada kerja kepitih saja. Kakak lekung seorang bahan di lori, mati kerah. Sedangkan yang akan ditanya itu banyak. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka. Tak? Suti-suti tak boleh jawab. Nukur tak kepala. Faham? Kalau tukur hok maiding boleh tahu pek-pek tu. Tukur muka naki. Letak atas bukit Uhud, acur bukit. Letak baru dak katak lagi. Soalan seterusnya. Duit KWSP yang telah diperkenalkan program Aisina sempena COVID-19. Jika kita keluarkan 1,000 setiap bulan kena zakat atau tidak? Duit dalam akaun memang cukup nisab. Kalau dalam akaun, dalam simpanan sudah cukup nisab, iaitu dengan kiraan 85 gram emas atau lebih, maka setiap sen yang kamu keluar, setiap kali itulah kena zakat. Banyak ada zakat 1/40, 2.5%. Jadi kalau awak keluar 1,000, 25 riyal zakat. Kalau awak keluar 1,000,000, 25,000 ringgit. Okey, duit kita dalam KWSP ada 100,000. Buat misal, contoh. Ambil 1,000 je. Minggu ni, kena 25 riyal. Minggu depan ambil 1,000 lagi, 25 riyal. Setiap kali ambil, kena keluar 2.5% dari jumlah 1,000. Faham? Kalau 30,000 berapa? 2.5%. RM750 kena keluar. Faham? Hak dalam tak siapa. Dalam untuk kiraan nisab je. Hak keluar tu. Faham? Keluar 10 riyal je, 25 sen.
Minggu depan keluar pula 10 riyal, 25 sen wajib bayar. Oh gitu deh, ha? Mujung tanya. Ha? Setiap kali keluar, banyak mana keluar? 1,000. Dari 1,000 tu wajib cerek 2.5%, RM25 bayar zakat. Minggu depan awak keluar pula 1,000, bayar pula RM25. Faham? Tiap kali awak keluar, wajib keluar zakat 2.5% dari jumlah yang dibawa keluar. Faham? Ingat tak? Jadi bingung muka belaka keruk belaka. Faham? Ingat. Hari ni 20,600 hari ni. Maknanya kalau kita tak sampai ada 15,000 ya tak kena zakat. Tapi kalau ada 20,600 dan ke atas wajib kena zakat. Ibu saya pesan kepada adik saya duit dalam bank we ke adik sakit. Mental bila ibu meninggal. Adakah duit itu jadi hibah atau jadi pusaka? Katanya tuan harta, kalau aku mati harta aku gini-gini we ke ni. Faham lagi? Dengar mana? Faham dengan soalan, faham jawapan. Bila dapat jawapan lagi mudah faham. Bila mudah faham simpan kemah-kemah. Kata tuan harta, orang lain tak masuk campur. Kena tuan harta dia kata. Kalau aku mati kat gini, mak kata, kalau aku mati kat gini, lepas aku mati bila-bila, after I die tomorrow, kau anda lah. Tapi maksud gitu. Lepas aku mati, lepas aku tak ada bila-bila, lepas aku meninggal dunia, harta aku ni beri kepada orang ni. Baik, perkataan dia tu kita tengok dulu. Kena dua benda kena tengok. Pertama, dia ada harta. Tak ada skepeng, habis, deny. Tak pakai, kosong tadi. Soal layang, faham? Ada harta, ada okey, ada harta. Okey, ada harta. Si mati, ada harta. Baik, beri kepada orang ni. Orang ni tu siapa? Kena reti tu. Siapa orang tu? Kalau orang itu bukan waris. Kalau aku mati, we ke orang ni. Bukan waris. Faham lagi? Bukan waris. Cucu, kawan-kawan, jiran, kawan lama. Faham tak? Bukan anak akak, pok akak, bukan waris. Faham lagi? Kalau bukan waris, maka lulus 1/3 daripada jumlah seluruh harta si mati dapat kau kata. Contoh seluruh harta dia kalau kira nilai dengan mah, dengan piti, dengan barang yang ada ni, kalau dinilai 90,000 contoh. Maka lulus kepada orang yang disuruh beri tu yang bukan waris 30,000 maksimal. Faham tak ke? Ingat tak? Kalau yang disuruh beri tu waris, tidak sah. Kalau aku mati, we ke anak aku hak ni. Anak dia tu waris tak? Waris? Tak sah. Siapa kata tak sah? Nabi kata, la, apa benda ni? Tidak ada apa? Tidak ada wasiat, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat kepada waris. Waris Allah sudah atur dah dalam Quran. Orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3. Siap dah, faham lagi? Jadi kalau ayah kata, kalau aku mati, we ke bini aku lah, semua, tak sah. Faham baik? Kalau aku mati, mak kata, we anak aku buat busuk 100,000, tak sah. Pasal anakmu waris. Dia makan ikut saka hak Tuhan bagi dah. Faham tak? Kalau dia anak laki-laki, satu dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ayah 1/6, mak 1/6. Faham tak lagi? Isteri 1/8 kalau ada anak, tak ada anak 1/4. Suami 1/4. Faham? Kemah dah. Selesai masalah. Kita dah turut mayat tu. Aku dengar diri mak pesang suruh pergi kaku. Tak dengar itu. Ambil belaka tu, audio, video, MP4, MP3. Ada orang lagi tu boleh kemung lah. Padahal tak sah. Mak dia kata ni gelang aku ni, hak takak aku pakai ni, hak 15,000 ni, ambil kemung long. Kalau aku mati boleh kemung. Kabur ke Kak Long. Faham?
Tak sah. Wajib kena bagi faraid. Nah, dah kita tak dengar, pakai hak hukum ke pakai hak mak? Nah, bahang salah hak mak kita dah tak dengar je masak. Nah, tapi kalau mak kata wi masa sekarang, tu boleh. Kalau sebut lepas mati, itu jadi saka faraid. Jadi wasiat. Kalau sebut sekarang ambil kemu gelang ni, sah. Tu tak apa. Faham lagi? Tapi kalau lepas aku mati, wasiat. Dalil kalau waris. La wasiyata lil waris. Soalan seterusnya. Solat pakai kain pelekat masa sujud itu belakang nampak lutut peha apa semua. Sebaiknya kita jangan nampak. Kerana khilaf ulama, ada kata tak batal, ada kata batal. Biarlah ibadat kita ni tidak dalam keadaan masyhud, dalam keadaan diragui. Biar jadi kemah molek. Sebab asalnya aurat ni kalau semayang kena tutup dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Yang dimaah dari bawah je. Tok Imam semayang asar dak akal lalang. Budak-budak nana kata, "Mes kau dak Imam." Jadi lenggok ke celah latan apa batu Tok Imam. Dimaah. Tak pun suruh tengok ke bawah. Faham? Nah, tapi kalau sujud nampak peha daripada belakang. Orang mari naik nak semayang, nampak terang peha ke tengah sujud. Setengah ulama kata batal. Kerana daripada belakang. Faham? Setengah ulama kata tak batal. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahab. Sunatnya kita jangan duduk dalam khilaf. Biarlah hak Nabi khabar pakailah dua lapis. Kalau jenis pakai kain pelekat kan dengan pakai jubah, pakailah seluar selari li dalam. Faham? Zaman dulu payah jahit diri luar. Lah ni berlambak apa jual. Faham? Puluh ya luar. Tak? Pakai. Ia lebih baik. Belanja 5 tahun. Duit KWF ada dalam 25,000. Banyak itimu. Duit keluar air Sina, air Lestari, air Citra. Semua sekali 13,000. Kena zakat tak? Kena zakat. Kalau dalam ada 25, sudah lebih daripada nisab. Nisab khabar tadi 20,300. 20,600. Dia buat keluar sini 25,000. Berapa kena zakat? RM625. Masa tu tak bayar, kalau mudah ingat dimaaf. Hari ni dah ingat dah, tahu dah, wajib bayar. Malam ni orang miskin tak balik lagi, dia pergi ke Mekah Heleng, mandi dinu. Esok balik, esok wajib bayar. Faham lagi? Saya dulu jahil, tak mu seorang lah. Saya makan kedai mamak, 3-4 kali kau tak bayar. Pakai lari gitu. Dan saya tak ingat dah kedai mana satu. Sekarang saya nak bayar balik nak buat kau ni. Sudah kerja dah lah. Tapi bagus Faham lagi? Allah tak heran kita buat dosa. Kerana kita memang pendosa. Faham lagi? Allah heran kenapa tak mau minta maaf. Dan kan dia maaf pemaaf. Allah tak boleh kita duduk dia turun ke dunia minum arak lah, zina lah, berjudi. Pasal Tuhan tahu dah kita lemah. Tapi kenapa kita tak mau minta maaf dengan dia? Itu pelik. Jadi ni dia nak buat jadi baik ni. Nampak? Jadi kena gini, apabila kita sudah putus asa pada adat, tak tahu mana seorang tua, maka kita boleh bersedekah dengan nilainya. Faham lagi? Dan niat doakan agar jadikan pembayar hutang bagi si fulan di akhirat nanti. Itu cara dia. Lepas tu gua ni akhirat, fa amruhu ila Allah, serah kepada Allah. Kita tak tahu. Faham? Adakah dikira nazar? Kalau lulus lesen ini nak melih kambing, sekor, makan ke orang? Jawabnya bukan nazar. Nazar aku bernazar, atau aku akan sembelih kambing kerana Allah, atau aku wajibkan diriku sembelih kambing. Itu memang tak ada khilaf jadi nazar. Kalau aku nak sembelih kambing jadi sunat kita tunai. Soalan seterusnya. Lepas ni kalau semayang boleh rapat semula, nak buat jamuan di masjid sekali pun tidak jadi nazar juga. Sunat kita buat jamuan. Faham? Dak lepas ni malam ni boleh rapat dah. Jangan ambil gambar. Faham lagi? Ambil gambar tu imam ni. Faham pusi. Mu tu ambil gambar sedap sangat.
Tak? Tu imam terkakang bayar 2,000. Nampak tak? Dah benda nak berapak. Kita daripada awal gitu suruh renggang tu dah sedap duduk dah. Tapi oleh kerana kaedah syarak itu ada membenarkan begitu, kita kena akur kau. Faham? Ilmu tu luas. Jangan duk lapuk pandai kita seorang cuma sekarang ni duk tengok bola rapak, bukan kita marah ke bola. Kita malah kita rapak atas tapi mungkin pemimpin-pemimpin kita tak perasan ke bola tu rapak. Maklumkan mereka sibuk kan Facebook itu gini. Kalau aku lulus je biar aku nak puasa lah 3 hari. Sebut gitu sunat tunai. Tapi kalau sebut aku bernazar, wajib tunai. Aku wajibkan diriku berpuasa 3 hari, wajib tunai. Tapi sebaiknya tunaikanlah. Kerana keluar pada khilaf mereka yang mengatakan sudah wajib. Soalan seterusnya. Kalau nak berdiri kena pauk, kena ada tokak, kena pegang pada dinding. Adakah wajib juga? Begini, ya, kena berdiri. Yang tak bolehnya, kena duduknya, kalau berdiri, pauk pun rebah. Pegang tokak pun berbahaya. Baru duduk. Kerana asal salli qa'imah. Semayanglah kamu berdiri. Kata ulama' yang syarah hadis, sekalipun dengan bersandar. Atau berpegang. Faham? Pegang berdiri. Tak boleh, pegang pun tak boleh. Rebah juga, takut pening kepala. Tokak pula takut sengguk di tokak. Faham? Maka, fa'ilam yastatik' faqaidah, tak mampu berdiri, duduk. Soalan seterusnya. Dukung baby berok dalam paper hingga ada awal-awal bau tahi gitu di pakaian ayah. Bolehkah bawa dalam solat kalau begitu? Kalau bau, boleh. Tapi kalau baunya kuat, tidak boleh. Tu pekoh. Ada bau hawa-hawa, bau macam tahi gitu. Dimaafkan lagi. Tak ada tahi, hawa-hawa. Kalau kuah bau, itu menunjukkan ada zat najis yang kena. Faham? Soalan seterusnya. Berdosa tak kalau kita buat idola orang kafir seperti Ronaldo sebagai idola? Tidak berdosa, tak apa cerdik. Faham lagi? Takat idola permain yang baik. Tak ada masalah kalau idola tentang masalah maksiat tu lain. Kita memang minat orang ni pasal dia pandai minum arak tu haram. Tapi kalau bola benda yang bukan haram, maka sebaiknya tak usah jadi idola lah. Baiklah kita minat tu imam kampung kita. Dia pemimpin orang bawa orang semayang subuh sampai ke malang, subuh sampai ke malang tak? Orang kafir ni sekadar kita tengok je. Hiburan itu jangan sampai lekat di hati. Faham? Kita nak tengok main Terengganu, main tak anda. Kokang macam main latong. Faham lagi? Kita tengok orang putih main, terhibur. Tak ada masalah. Tapi tak payahlah idola. Tak payahlah siapa minat gitu semua. Tak? Soalan seterusnya. Ikut imam masbuk, sunat atau tidak? Imam tu masbuk. Bukan makmum masbuk. Dia kata ikut imam masbuk. Ke ada sambungan? Boleh ikut tebik-tebik imam masbuk ini. Betul ada sambungan. Nak taubat lagu mana cakap apa? Lepas taubat ke mana? Taubat ni 3 syarat kalau kita dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah dah mata tengok haram, tangan pegang perempuan, dosa kita berzina, dosa kedaruh harok, dosa berjudi, syak ladah, syak gang, pergi kuda, pergi beruk, makan belaka dah. Itu dosa dengan Allah. Maka 3 perkara. Pertama, berhenti buat maksiat tu. Dosa tu berhenti selalu. Yang kedua, menyesal, takut kepada Allah. Yang ketiga, azam, tak berulang dah. Itu taubat nasuha. Faham? Ibu 3 anak perempuan, 1 laki-laki, anak laki-laki mati dulu, perempuan meninggalkan 2 anak laki-laki. Adakah 2 anak laki-laki cucu layak menerima pusaka? Dapat pusaka. Kerana tak beri bagian hak ayah tadi. Bulu kucing atas jadah tika nak semayang, hukumnya najis ke tidak? Bulu semua bulu binatang ni gini. Binatang ada 2 jenis. Babi, anjing, tolak tepi, tak masuk bau. Binatang lain. 2 jenis. Satu dipanggil al-ma'kul, binatang yang halal makan. Lembu, kambing, ayam, itik, bigi, unta. Faham? Yang kedua, ghairul ma'kul, binatang yang kita tak boleh makan. Ulama' sembelih pun tak boleh makan. Kucing, beruk, lebi, rimau kau, rimau kotok.
Bulu yang duduk di badan semua ni, binatang yang boleh makan, binatang yang haram makan. Faham? Lain pada anjing babi lah. Kalau duduk tubuh, suci. Kita tengah mayang tayak awal, kucing mai duduk tariba, suci. Tak batal mayang. Faham tak lagi? Kerana bulunya suci. Bukan cabu, hak tubuh dia. Nampak? Kita pergi semayang, kita pergi tengok deriang. Nak ubur-ubur baja sikit. Nak. Dah bukit nak turun bukit mayang. Solat dan dah mayang di bukit tu. Tayak awal rimah mari sendal. Rimah akor. Kita buat kerah gitu, tak salah mufarakah. Dia nak garu gatai sendal di belakang kita. Faham? Kita buat kerah, kita tahu tak ngajar tak apa rimah buat dok. Faham? Apa? Pasal bulu tubuh rimah najis tak? Tidak. Gamak-gamak rimah mari sendal gitu mun kosyok tak? Mayalah sejik dah kosyok dah. Ngaruk ngabang kali ingat. Kalau rimah. Basah kayak pelekat. Bukan air kecil, air mazi tu bek. Tapi nak khabar tidak batal. Kerja di zoo. Tayak awal badak sumbu main duduk tariba. Tidak batal. Kerana tubuhnya tidak najis. Okey? Itu yang bulu di balang. Adapun bulu tercabut, maka hanya binatang yang halal makan je, bulu yang cabut itu suci. Ayam halal tak kita makan dia? Halal kalau sembelih. Bulu ayam cabut lekat di dahi tok siok, sah mayang. Itik halal tak kalau kita makan? Halal. Bulu itik lekat di atas dahi JKK, sah mayang. Bulu ter lekat di punggung Tok Imam pasal naik uta mari sedih. Faham tak lah? Barang mahal belaka, naik uta terus mari. Masa Tok Imam rokok nampak secupak bulu ter duk punggung Tok Imam. Hukumnya sah kerana binatang yang halal makan bila tercabut bulu suci. Adapun binatang yang tak boleh makan, haram makan, bila tercabut najis. Termasuk dalam soalan bulu kucing yang tercabut ada atas jadah. Ya, najis ke tak? Najis. Faham? Cuma bulu kucing ini bila sedikit kena pada kita semayang dimaafkan menurut kaul mu'tamad. Pendapat paling kuat dimaafkan. Kita sudah semayang tengok di piyah ada 2-3 orang bulu kucing. Maaf, pendapat mu'tamad. Lepas semayang tengok atas hidung ada bulu kucing. Faham? Maaf, pendapat mu'tamad. Faham? Kalau sengaja barulah tidak dimaaf. Tapi kalau banyak setambung tengok lepas semayang lekat di dada kita ni, di peha ni kita pelekat 2-30 lah. Hak kata maaf 2-3 lah. Maka pendapat muktamad kata tidak dimaaf kena semayang mula. Kau dhaif, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i maaf juga. Kerana apa? Bukan sengaja, payah nak jaga. Nabi kata kucing ni tawafin alaikum, jenis duduk keliling duduk kaki kamu. Tak? Takat mana ibu boleh, ibu bapa boleh hebah harta anak-anak masih hidup? Boleh hebah semua harta? Boleh. Beri kepada, tak ada waris lain, anak-anak yang waris dia, anak wisma boleh. Yang tak boleh ni kita beri sebagai anak, anak lain tak beri. Seorang laki-laki dia beri seorang anak je. Nabi kata mu ada seorang, tak ada lagi, dah orang lain. Nabi kata jangan zalim. Sebab tu ulama kata kalau nak beri, berilah. Biarpun tak sama, tapi ada beri juga. Hak nu kita beri kata bios, hak ni kita beri kata maybe, tak apa dah, asal beri. Faham? Jangan asal beri hak nu ni. Hak nu kelik-kelik tengok. Dia berasa jatuh hati dan sebagainya. Faham tak lagi? Tak boleh. Tuhan tak suka gitu. Tak? Lepas mayang jemaah baru nampak baju tu imam ada berdarah pacak. Kena ulang semula tak? Darah pacak dimaafkan. Bila tu? Bila sedikit. Banyak berkubang, tak sah. Tapi kalau belakang ada 40 orang dekat atas, sah. Sah apa? Sah semayang. Dah jemaah. Jemaah tidak sah. Faham tak lagi? Zakat gaji bagi kaki tangan kerajaan. Zakat gaji ni mazhab Maliki. Jumhur ulama tak kena zakat gaji. Kerajaan kita ni kalau hak bagian masuk witi, hak Maliki pun ikut. Kalau hak bagian tak masuk witi, hukum wuduk ijma ulama tidak ikut.
Nah, itulah kerajaan itu semua. Apakah hukum berimankan seorang yang sebelumnya adalah makmum masbuk? Dia itu asal masbuk, lepas tu jadi imam, boleh tak? Boleh. Faham? Dia mari semayang subuh, tu imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Tu imam salam, dia tambah naik rakaat. Faham? Mari pula seorang lagi. Faham? Ikut dia. Jadi dia asal dulu masbuk, sekarang sudah jadi imam. Boleh. Belerek sampai ke naik tari pun boleh. Soalan seterusnya. Kita nak dulu kanan kiri dulu, kanan dulu ke kiri dulu? Setengah ulama kata kanan dulu, setengah ulama kata belakang imam dulu sebelah kanan. Faham? Soalan seterusnya. Baca Fatihah dalam semayang tak berapa kena makrak, sah ke tak semayang? Jawabnya kalau dia tak boleh baca pandai lebih pada tu, setakat tu dia baru belajar, maaf. Tapi kalau dia orang yang pandai menyebut yang betul, sebut salah tak boleh, kena ulang. Dia gitu. Kerana kita yang wajib betul makrak ialah dalam Fatihah saja. Itu fardu ain. Adapun fardu kifayah 114 surah. Bukan wajib atas semua orang. Atas satu mungkin gelugur biar ada seorang boleh baca makrak betul, suti Quran. Kita ni wajib Fatihah saja. Fatihah saja pun ramai tak betul. Tahu tak? Kata 3 otik, gaya megedum. Faham? Kata 3 otik. Nak kan? Tuhan wiyar kita, Tuhan tak wiyar akhirat. Kena fikir ya. Bangun setelah qamat, cara betul macam mana? Habis qamat ke atau ikut imam? Jawabnya kau andamu. Tak bangun apa? Mayang duduk. Kalau mu sakit, bang. Taklah masa afdal. Masa afdal ialah selepas habis qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis la ilaha illallah, kita pun bangun. Dan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat Imam Ahmad, masa qad qamatis salah, bangun. Ketika imam baca doa sunat lagi kita baca doa iftitah sunat. Kita masuk banyak Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi. Imam bismillahirrahmanirrahim. Teruskan baca doa iftitah. Habis doa iftitah, dengar bacaan imam. Faham lagi? Selawat salamlah kamu pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selawat ketika mana dan salam pula ketika mana? Ketika mana yang sunat, ketika mana yang wajib. Dalam tahiyat akhir wajib. Tak selawat tidak sah. Kerana dia rukun semayang. Luar daripada semayang sunat. Faham lagi? Lebih banyak, lebih baik. Orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah Nabi di akhirat ialah paling banyak selawat. Kita kalau dekat dengan rumah YB suhur rasa. Rasa suhur dah. Padahal YB ketuk suhur. Ni dekat dengan Nabi. Tahu tak? Mana kita kena nak suhur baru betul kita nak suhur. Idola kita tak? Banyak selawat. Sayyidah Nafisah, dia hidup seorang perempuan ahli ibadah. Dia hidup zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat, dia minta buat mari dalam rumah dia dulu kejap nak semayang jenazah. Pasal dia tak keluar kat orang. Wali perempuan, bapak wali. Jadi minta jenazah Imam Syafi'i buat asuk dalam rumah dia, dia mayang kejap bagi kubur. Faham lagi? Dia 70,000 kali selawat sebelum naik matahari. Faham lagi? Tahu tak? Tu. Waktu mimpi jumpa Nabi mah. Kita mimpi bola. Pada sebut bola mah 400 kali lagi. Mimpi bola. Soalan seterusnya. Suami marah saya merajuk keluar rumah, jalan keluar negeri tanpa izin suami sebab ingin bertenang. Kerana suami suka buat saya itu ini. Saya tak tahan dengan sikap suami saya yang suruh itu ini. Jawabnya ini salah isteri. Dia kata suami dia jenis macam-macam ni kata ke isteri. Itu pun salah isteri lah. Sebab apa? Sebab siapa pilih suruh nikah dengan suami gitu. Yang budak nikah dengan baik-baik tu buat apa? Faham lagi? Sebab tu nak kahwin, tengok dulu. Biar orang tu orang baik. Baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Biar miskin pun. Mu dulu ada tak ciri-ciri tu mu tengok? Tak, mu tengok lain. Handsome misal. Mu tengok misal. Boleh aku Karatik mu atas hidung mu. Faham tak lagi? Nak?
Ni tu tak nak kau ni ini laki saya dak mayang. Dah, salah mu nikah dia. Nikah ni bukan macam pakai raba, barang duk lalatong. Kan boleh pilih. Pilih dulu. Jadi kalau dia keluar rumah tak boleh. Yang boleh keluar rumah suami memukul. Suami mendera. Suami tidak beri nafkah. Suami larang buat yang wajib, suami suruh buat yang haram, boleh keluar. Suami pukul. Pukul maknanya mendera lah, sakit-sakit, boleh keluar. Tak payah minta izin nak lari, mana boleh. Pakai dakwi punya, faham? Yang kedua, larang mayang. Faham lagi? Larang mayang, larang pakai tudung, boleh keluar dari rumah. Yang ketiga, dia suruh buat yang haram. Suruh minum ketung. Faham lagi? Contoh, suruh minum arak lah, suruh pakai buang tudung, nak pergi makan dengan MB. Faham? Macam-macam mesej. Itu baru boleh kita keluar rumah. Atau tak pergi makan minum, tak makan mana? Kita balik memak kita. Faham? Jadi awak kena bersabar. Kena minta saudara mara beri pertolongan. Ramai anak dara terjebak dengan TikTok main goyang-goyang. TikTok ini tidak salah kita tu cara menggunakan TikTok. Kalau laki-laki tak apa, mu nak silap nak apa pun. Kalau puang mu gerak lalu. Banyak benda dulu. Betul tak? Gitulah akhir zaman. Kadang-kadang tak nak jaga juga. Tapi kalau kita ni budak-budak, memang dia gitu. Dalihnya kita dulu gitu kan? Betul tak? Apa benda semua kita nak buat black-black, suka kan? Jadi kalau mak ayah kita dulu bekeng, marah sama. Jadi kita pun taklah parok sangat. Boleh kontrol lah. Jadi kita ni jangan lock sangat. Tak boleh salah budak-budak, tak boleh salah. Dia hidup di taman ni. Nak undur balik suruh dia duduk tahun 70 hang tak akan jadi. Maka jaga, ambil telefon dia, delete, marah. Marah lebih-lebih tak lera budak-budak, rosak minda dia. Khabar, insya-Allah dia akan jadi baik. Tapi kalau masalah perempuan ni, kawan-kawan yang merosakkan dia. Dia buat joget, dia buat apa, pakai baju ketat, kawan-kawan. Tukang like, tukang share, tukang apa. Kerana bila jenis-jenis makhluk jenis gini, kalau dulu orang dia menyanyi, pasal suara dia sedap, orang akan panggil dia untuk menyanyi situ sini. Dia berlakon drama filem, pasal dia pandai berlakon, orang panggil ambil dia. Macam kita ni, duduk di gugur je tahir, dia nak ambil pun nyanyi. Faham tak? Maka nyanyi sekor, bulan tu, poh diri. Faham? Muh dia tukang like. Ni molek 3 dapat like. 3 pun dia sendiri 3 akaun. Faham? Kenapa? Kerana hubusyah gila soho. Nyakit gila soho. Faham? Dia tak tahu. Nak soho jangan kita minta. Syarat yang pertama buat benda yang baik. Yang kedua soho tu biar Allah beri. Ni mu buat benda yang tak baik dah. Dengan goyang gitu gini. Itu yang dalam TikTok. Tepi jalan tu ni duk naik basikal, duk puang. Pakai luar ketak-ketak. Kerajaan tak kata apa. Tahu tak? Tu marah buat undang-undang. Buat pengak kuasa, tahan, denda RM30. Pasal apa? Luar ketak tak boleh pakai. Nak naik basikal rapang luar langgar. Bukan nak 3,000 nyanyi korang, awak tolong korang. Mendidik. Habis dah buat benda kau. Mungkin kerajaan tak nampak kau, dia sibuk main Facebook. Kita nak balik lah. Sikit lagi lah. Kita disunatkan baca doa ketika masuk tanda. Soalan saya, bilakah kita perlu baca doa itu luar tanda atau bila dah berada dalam tanda? Di luar tanda, Syekh. Dalam tanda ni, doa ni kita sebut nama Allah kan? Bukan sebut nama Allah. Nama Allah jangan di tempat yang mala yaliku bihi, tempat yang tak layak dengannya. Biar luar. Siapa kat pintu tanda? Baca doa. Keluar pintu tanda, baca syahadah. Saya sampai masjid bila sesuai azan subuh. Adakah saya ni solat tahiyat masjid atau sunat solat subuh? Mana satu lebih afdal? Kalau afdal mu tanya, mana lebih banyak pahala? Buat dua-dua. Dia seorang bang subuh, dia pergi masjid. Mana afdal? Afdal mana lebih banyak pahala? Aksarul sawab. Nak dia tahiyat masjid ke sunat subuh? Alah, kalau mu nak afdal, buat dua. Masuk tahiyat masjid, lepas tu sunat subuh. Betul tak? Itu jawapan ni kalau nak afdal. Dia tak ada kalau nak buat se, dah mu tanya gitu. Patut tanya kalau boleh se, nak buat ni. Tu baru soalan. Faham lagi? Tak dang dah nak buat dua, nak buat se je dang. Kalau nak buat se je dang,
sunat subuh. Kerana siapa yang masuk terus belum duduk, dia terus buat qabliyah, dia akan dapat 2 pahala. Pahala qabliyah dan pahala tahiyat masjid. Faham? Solat witir 2 rakaat, kita buat 2 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 1 salam. Mana afdal? Yang afdal macam kita buat semua. Tok imam duk buat bulan puasa. 3 rakaat 2 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Siapa yang buat 3 rakaat macam sembahyang garik, hukumnya sah. Tapi tidak cantik. Hukum ambil wuduk telanjang. Hukumnya haram kalau di kolah masjid. Kalau masjid telanjang lepung-lepung dia tu jeng. Haram Daklah dalam bilik air. Dalam bilik air khilaf ulama. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Dalam kitab Taudih Adillah dia kata haram. Tapi pendapat ini ijtihad lah. 2 pendapat. Satu kata makruh, satu kata haram. Kerana apa? Kerana tidak malu dengan Allah buat ibadat. Adapun kita mandi junub itu lain. Memang berhajat pada telanjang. Dah itu pasal kita nak gonyol tubuh. Adapun wuduk bukan nak gonyol kemaluan. Apa yang telanjang tu apa? Bahasa berakhir telanjang. Jadi kita ambil rendah pun makruh. Makruh ni makruhah, perkara yang dibenci. Tak tahu medah. Kalau kita ambil gambar, kita ambil gambar, suruh bini kita ambil video, kita tengah wuduk telanjang pula. Tengok lawak, tengok pula. Macam anak toyo. Apa hukum kita ambil belanja duit tepi jalan, kita jumpa, kita belanja ke kita? Boleh kalau duit itu duit kita. Duit dia hilang 50 ya, dia pergi cari jalan, jumpa mula tepi jalan. Boleh tak belanja? Boleh lah duit dia. Tak lah kalau duit orang saya tanya. Duitmu orang belanja boleh tak? Muandak jom golok. Duit orang nak kata boleh. Sedap gamuk. Salah lagi. Wajib kena istihar 1 tahun. Nabi kata, arif wa haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu 1 tahun. Kalau dulu, setiap lepas mayang Jumaat, siapa ada hilang duit, sekian-sekian. Siapa jalan mah, sekian-sekian. Carilah orang gini-gini. Faham? Ini mudah, media sosial. Tulis je. Ada hilang duit, duit tu nilai antara 1,000 hingga 3,000 ringgit. Tanya khabar dengan betul. Faham? Kalau siapa ada hilang di kawasan dekat Masjid Gul-Gul Raja, jumpa sekian. Faham? Itu cara dia. Selepas tahun, tidak ada ditutup juga, maka kita boleh milik. Atau sedekah. Faham? Kata ulama, kalau kita orang senang, sedekah. Kalau kita orang susah, ambil milik. Tapi benda-benda yang kecil, benda besar tak boleh ambil. Syaratnya jumpa barang ni, barang cek, barang besar jangan ambil. Tak boleh ambil, walaupun orang tinggal. Contohnya jumpa lori, walid lori. Mana walid lori? Dia 3 ratus walid rumah. Stewong walid lah ke? Mana dia orang tinggal stewong? Si mati dalam kubur dengan bacaan Yasin atau bacaan kita di depan kuburnya. Adakah si mati dalam kubur dengar bacaan Yasin? Orang mati dengar ke tak? Orang mati dengar, kita pun dengar. Kita dengar cara kita alam dunia. Orang mati dengar cara hidup alam barzakh. Tapi mana lebih kuat? Lebih kuat orang mati ya. Pendengarannya. Faham lagi? Kan kita kan mendengar. Kita dengar berapa meter? Berapa meter? Kalau kata berapa kaki? 100 meter dengar. Kalau kata tepik. Dengar tak? 300 meter tak dengar. 300 meter tak ada angin tak dengar. Faham? Itu lebih kurang standard manusia yang tak ada masalah pendengaran. Faham? Faham tak 300 meter? 1000 kaki. 1000 kaki. Jadi mayat ini dia boleh dengar lebih daripada kita. Bila mati puak-puak musyrikin tentera kafir dalam perang Badar, maka dihumban mayat-mayat tentera kafir dalam satu lubang. Faham? Nabi mari ke Diang. Nabi tanya mana mayat tentera kafir. Faham? Orang kata nu lah lubang. Roboh lah lubang. Nabi pergi kat lubang, Nabi junga, Nabi panggil. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. 4 orang. Nabi sebut. Dalam kitab hadis 4 orang ni Nabi sebut. Faham?
Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu janji itu benar? Padahal aku hari ini aku dapati apa yang Allah janji bagiku, kemenangan Islam adalah benar. Sahabat keju, mana Nabi cakap dengan orang mayat pecah perut dah. 2 hari dah duduk lubang makan. Dengar. Sahabat kata. Nabi kata fa innahum asma'u minkum. Sesal masalah. Mereka sungguhnya lebih dengar dari mu lagi. Nampak lagi? Tu bapak kapil laknat. Dah merayak orang beriman, lebih dengar lagi. Tak? Kalau ada mana-mana orang ngajar dia tu mayak tak dengar, pulah hidung ustaz. Gendanglah kalau. Faham lagi? Nak ngajar ngaruk ngabang itu. Dan bila kita ziarah kubur, Nabi kata, "Ma min abdin marra bi abdi akhihi." Tidak ada seorang kamu kalau lalu kat kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal masa dunia itu dia kenal. Faham? Mayat tu dia masa dia hidup dia kenal kita. Kita lalu kat kubur dia. Illa arafah, melainkan dia kenal. Oh, Dahlah mari kubur aku. Oh, Cik Mak mari kubur aku. Tu. Faham? Wasallama alaih, lalu kita pun beri salam atas dia. Waradda alaihi salam. Maka mayat itu dengar kita beri salam, dia pun jawab waalaikumsalam. Cuma Allah tak bagi kita dengar pula mayat tu jawab. Sebab kalau kita dengar mayat jawab, jadi 2 mayat. Faham? Waalaikumsalam. Bing, boh. 2 mayat. Faham tak lagi? Nampak tak? Jadi dengar tak mayat? Dan Nabi kata bila mu tanam balik dah, habis baca talqin apa semua, mu jalan balik. Bila jalan balik, kaki kita gesek tak di pasir? Gesek tak? Innahu yasma'u qur'ani alikum. Jelas. Sungguhnya mayat yang baru kamu tanam itu mendengar bunyi gesek selipar kamu balik. Dah? Kaki tanya lah, mana dalil? Ni rembuk tak muka. Dalil tu, hadis Nabi. Faham? Apakah hukum isyak rokok atas kubur masa kebumian? Kebumian attack orang tu. Faham? Siapa? Bodoh. Orang nak ingat kepada kematian. Pergi di kubur tu tazkiratul akhirah. Satu mengingatkan bagi akhirah. Mugi isyak rokok pula orang. Faham? Tanang selubang lagi set-set tu. Faham? Kata kita suruh tanang. Laki-laki pergi solat Jumaat bila khatib sudah pun naik ke mimbar. Tengok keadaan kalau uzur tak ada masalah, diberi kemaafan. Malam ni ada orang nak mari tayar waca, tak boleh mari. Maka pahala kita dapat malam ni besar bukit, dia besar bukit juga pasal tayar waca. Tapi ilmu yang kita dapat kalau dia tak dengar semula dalam YouTube, dia tak dapat. Faham lagi? Sikit lagi dah. Orang yang bawa beg najis pada badannya. Jenis berok lambik ni. Faham lagi? Nampak? Dulu tak ada dulu berok lambik, kecil lambik. Faham? Lain ni kecil lambik. Bukan kecil dalam lambik baju. Dia pun dia kecil, dia rosak apa semua, dia tebuk ke perut, buat keluar saluran paik ni, ada apa napis najis dia tu, beg najis. Beg tu dia boleh jalan, faham? Bola baju dia. Baik, dengar baik-baik. Yang pertama, mestilah bersih paip itu daripada perut sampai ke beg najis. Bagian luar paip, dalam paip dimaaf. Memang lalu air kecil tak nak jolok dalam bersih. Hak bagian luar kena basuh. Hak bagian beg kena bersih juga. Dalam beg itu air kecil tahi 40 kilo pun maaf. Dihukum kias dengan perut kita. Faham? Dalam perut 15 kilo tahi. Maaf, sah. Kerana barang dalam. Faham lagi? Kerana hukum orang ni tidak disamakan dengan hukum orang sehat. Kerana dia hukum orang sakit. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Bila kepayahan, diberi kelonggaran hukum. Faham? Soalan seterusnya. Wajibkah Islam kita kena sambung raktek insurans kereta mana kita tak mampu kewangan ekonomi sekarang? Tak wajib Dah tak mampu. Lepas tu naik mana? Naik tengok orang blok lagi. Lagi. Kalau mu nak, mu cakap jujur. Minta maaf saya duit tak ada apa semua. Aisina tak dapat. Kepala pun naik pina-pina tu. Faham? Jadi tak mu jalan tak boleh. Atau isteri sakit, anak sakit itu gini. Tak? Tak apa, dia kata, bawa seseluruh kau tahu pu. Itu lalu kau pikir. Dah. Apa hukum bisnes meniaga ternak katak? Patut ekspor katak. Jawabnya, untuk apa? Untuk dibunuh, haram.
Kerana katak haram bunuh. Dia masuk hayawanun muhtaramun, hayawan yang dimuliakan syarak. Maksud mulia tak boleh bunuh. Kucing, hayawan muhtaram, haram bunuh. Katak haram bunuh. La taqtulu dafadi'. Jangan kamu bunuh katak-katak. Jelas dalam hadis. Betul lah kita fikir haram bunuh katak. Sembelih haram, makan haram. Dah kita makan kita sembelih. Melih warna bunuh tu mati. Melainkan mu sembelih tak mati. Melih mati tak? Tak boleh. Mematikan katak tak boleh. Jaga baik-baik. Orang dengar ni, berat ustaz ni, padang cari ustaz lain. Tolong jumpa order orang, tak ada boleh. Tak apa, kena tu. Ni baru ustaz. Bang. Kita tolong kabar muncul. Kitab-kitab pekoh-pekoh Pak Mazhab. Tak boleh bunuh katak. Jangan makan. Benda haram makan. Benda yang diharamkan makan. Sebab apa kita pergi masuk negara pula? Kita tak makan babi, cuma kita jual babi je. Faham? Tak boleh. Inna Allaha iza harrama akluhu harrama samana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila haramkan makannya, haramkan juga harganya. Itu kaedah kita. Kuda, naik kuda tu sunnah. Tapi kadang-kadang kita jatuh. Wajib juga kalau saya naik kuda. Dia kata dia naik kuda, naik menunggang kuda itu sunnah. Dah kadang-kadang dia jatuh. Tak usah cara jatuh tu bukan sunnah. Naik kuda tu sunnah. Faham lagi? Bukan maksud kuda itu mesti kuda, bentuk kuda begitunya. Ada dua pendapat. Satu maksudnya kuda itu sungguh hakiki. Satu lagi makna majas. Maknanya biar mahir menunggang. Kerana orang yang mahir menunggang kenderaan. Dah lebih baik daripada orang yang tak erti bawa kenderaan. Dia ada kenderaan, dia boleh bawa anak dan bini dan sebagainya. Jadi kemudahan untuk orang ramai. Kalau mu kenderaan ada tapi tak ada kepandaian, itu kerugian sebagai seorang umat. Faham? Soalan yang nak habis-habis dah. Dosa tak kita rebonding rambut? Rambut dia ketek dia buat lurus. Setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Yang haram dia kata al-mughayyirati khalqallah, kerana ubah bentuk Allah. Bentuk kejadian Allah. Daripada ketek jadi lurus. Yang kata dimaafkan ini tidak haram, makruh saja kerana dia tidak kekal lama. Yang kata ubah tu kekal lama. Masuk dalam plastik kekal lama. Adapun ini 3 bulan jadi ketek balik. Faham lagi? Adakah ada larangan untuk tidur berbaring semasa memakai telekung sembahyang? Ya, dilarang. Larang apa? Makruh. Sebab apa? Belang tidur pakai telekung. Susah ke senang nak masuk? Bangun dulu. Jadi kita pakai suruh bini kita pakai tudung belang baring. Faham lagi? Kita pakai lalang belang tidur. Faham lagi? Mesti ketang kali. Tak? Bangun dulu. Kita pakai luar belang berjalan. Kalau tak sanggup di meja dahi. Tahu tak? Berjalan akan luar. Lekung bahan di meja lagi. Kalau tidak ICU, tahlil. Jadi ada pula tengah baring pakai telekung. Duduk dulu. Kawan, apa yang patut dia buat? Bila ada kawan kerja yang tidak solat dan saya sudah menegur dia. Tegur lagi ya. Kalau kamu tak tegur dah, mungkin kawan lain tak tegur. Bila kawan lain tak tegur, nyanyi kawanmu tu masuk neraka sakar. Tegur sama. Tegur tak mesti dengan sapa dengan mulut. Kadang-kadang dengan WhatsApp. Nak, zuhur dah. Cukup lah. Tegur kak. Kalau dia tak mayang, kita tahu. Zuhur dah. Cukup lah. Tak payah baca hadis tak apa. Bunyi rabang, ping atau dia masih buku aksa. Nak? Itu. Bak kita, walau kita tak tegur dah, tu je kawan kita. Mungkin tak ada dah kalau yang tegur, mu seorang yang tegur. Nak? Adin tu nasihat. Agama ni nasihat sama. Bolehlah laki-laki memakai memotong rambut dengan tipikan bahagian tepi kepala? Boleh. Yang tak boleh kozak. Kozak ini cukur. Nabi kata kalau nak cukur botok licin tu. Kalau nak sipang, jangan cukur separuh gitu. Nabi laku kullah, auturku kullah. Kalau nak cukur semua. Kalau nak biar semua. Tapi nipih, ulama fiqh haruskan. Macam kita sini kita ketak, sini panjang. Boleh. Jangan cukur sini. Ada setengah orang dia buat kotak. Hari tu kita tengok di batal tu buruk. Dia buat helmet baru nampak. Betul sangat leba. Sangat leba kepala. Yang buat ni asalnya orang putih. Orang putih dah ada kerja dia. Faham? Tapi padang dia buat guna pun tak apa. Hidung macam mata hijau. Kita hidung pipi tinggi pipi dah hidung. Faham lagi? Buat pula kepala sangat leba. Itu dia buat macam babi. Anak babi kan bila baru beranak, dia topok kan?
Kuning koko ni macam anak babi. Siang tengok. Dia nak lawa anak babi. Neh. Batulah jangan lebih-lebih. Neh. Kozak apa. Benda yang nak lawa boleh. Tapi tujuan untuk siapa? Supaya orang tengok suka kita. Tahu betul. Nah, orang puang, budak-budak puang ni dia melawar untuk siapa? Bini kita melawar untuk siapa? Tak. Untuk orang lain. Kita tengok bini kita duduk di rumah, baju kan ni. Kita tengok lagi makan buluk. Kita tengok dia nak pergi KTCC. Dia pakai minyak wangi tak? Dia pakai shadow tak? Dia di rumah? Situ salah konsep berpakaian. Nah, konsep kita berpakaian untuk apa? Untuk dilihat kemas. Kalau kita nak comel tak salah. Kita dah ajik pakai biar, dah ajik pakai serban. Buat rambut belah, orang putih rambut belah tepi. Kan mana? Tak ada kosak-kosak pun. Lawa boleh lihat ada. Betul tak? Nak bojeng. Tak ada salah, tak ada ulama kata haram bojeng. Ni nyanyi pakai toreh gini. Macam bapak pangang. Muka dah lauduh kita toreh itu pula. Nah, sebab kalau kita faham konsep untuk siapa kita berhias, maka itu baru betul dalam. Sebab tu dia kita kalau orang puang hias untuk suami, seronok. Nah, berhias ni termasuk kita menampakkan satu benda pandangan yang menyebabkan suami kita rasa tertarik. Walaupun kita tak tambah benda. Walaupun dengan kurang. Muka kalau kita nak berhias dengan tambah. Sini pipi bini kita dah masih baru nikah yelah. Dah ni 30 tahun dah nikah. Naik birak sini macam kerok nasi ni. Faham lagi? Jadi dia sapu jadi merah. Tertarik tak? Tertarik. Suami kita tengok seronok tak? Buat gitu. Kadang-kadang dengan buang. Mana? Luar panjang, ia kerak jadi pendek. Luar panjang, ia kerak jadi pendek kat peha. Nah, dah kita 50 dah, bini 48. Biasa luar panjang mah rumah. Kita balik mayang isi tengok Allah luar pendek. Kerak kat peha ni. Kita rasa layak. Kalau awak rasa layak. Mari kan tak? Mari. Atas sejik tu mari kan tak? Faham lagi. Dah kalau depan rumah bayang itu kelebihan faham syariat. Dah. Berapa umur? 55. 55. Mana isteri 53. Nak? Dia mari lagi. Itulah kelebihan kalau kita faham. Dah usah 53 bini. Bini 78. Laki 80. Cuak kali. 78. Ni dak pakai baju kelawar. Balik pula tu. Bau macam ubat beca tiup. Dah suami pun tengok wah bau. Nah, kita dah tua dah 50 60. Tu buat pakai lawan pendek kali macam ustaz kata, buat kejut tadi. Aku 59 dah. Cari loh lama kerak. Biar nampak punggung biar tu buat spek daging punggung biar tu biar keluar. Nah, bolong untuk bila balik. Meninggal dunia. Boleh saka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna wa 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi